إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإيمان أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bertakwa kitanya kepada Allah serta memperbanyakkan ucapan tahmid, ucapan tasbih, ucapan takbir, dan banyak kita berselawatnya kepada junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan usaha supaya kita senantiasa di dalam ketaatan terhadap Allah dan menghindarkan diri kita, menjauhi diri kita daripada melangkahi ataupun melanggarkan perintah Allah Ta'ala. Kerana itulah yang dinamakan hamba-hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, kita sudah berada pada perhujungan tahun 2022 ataupun bulan Disember ataupun bulan Tanwakum. Maka tidak berapa hari lagi selepas pada hari ini, di kalangan orang-orang yang mengatakan mereka ini adalah beragama Nasara ataupun beragama Kristian, mereka mengatakan bahawasanya tempat 25 bulan Disember adalah hari peranakan Nabi Allah Isa alaihi salam. Walaupun ada perselisihan di antara mazhab-mazhab orang-orang Kristian, di antara Protestan ataupun di antara Ortodoks. Kerana Katolik dan Protestan mengatakan peranakan Nabi Isa terjatuhnya pada 25 bulan Disember, dan golongan Ortodoks berpendapat bahawasanya peranakan Nabi Isa terjatuhnya pada awal bulan Januari ataupun 47 bulan Januari. Hadirin Jumaat dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita kembali kepada ajaran kita, maka kita mendapati bahawasanya Nabi Isa alaihi salam serta ibunya Maryam binti Imran adalah di antara sebutan dan nama yang berkali-kali disebutnya di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan nama Nabi Isa, nama Maryam alaihissalam lebih banyak daripada sebutan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quranul Karim. Maka marilah sama-sama kita menghayati dan mempelajari tentang kedudukan Nabi Isa alaihi salam di dalam pandangan agama al-Islam yang sebenar. Hadirin Jumaat rahmati Allah Ta'ala, kita mengetahui bahawasanya peranakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jarak jauh dengan peranakan Nabi Isa lebih kurang 570 tahun. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beranaknya pada tahun Masihi, lebih kurang tahun 570 Masihi. Bermakna jarak jauh
di antara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa alaihi salam lebih daripada 500 tahun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi ini daripada barakatnya doa Abuna Ibrahim, di saat yang Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimis salah wa min dhurriyyati. Ana da'watu abina Ibrahim. Saya ini adalah permintaan ayah saya Nabi Ibrahim yang meminta doanya terhadap Allah Ta'ala. Wa mubashiran Isa bin Maryam, dan berita gembira yang diceritanya atau diberi beritanya oleh Nabi Allah Isa. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Maka hubungan kita, hubungan umat Islam dengan Nabi Isa tidak sering lagi. Dan kita umat Islam mesti beriman dan percaya tentang wujudnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Hanya Isa bukanlah anak Allah, tetapi dia adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya Rasulnya yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, Allah Taala memberi peringatan kepada kita. Idh qalat imra'atu Imran, ingatlah kamu tatkala katanya oleh isteri Imran, iaitu ibu kepada Maryam, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Dia bernazar terhadap Allah apa yang ada dalam kandungannya, supaya menjadi seorang yang berkhidmatnya di dalam gereja atau di dalam ma'bad yang beradanya di zaman itu, iaitu pusat kebesaran kerajaan Roman yang beradanya di Palestin. Kerajaan Roman diperintah oleh kerajaan Roman di Palestin, dan agama Yahudi sebelum daripada itu sudah diubah oleh golongan Bani Israel, serta mereka memisungkan ajaran sebenar yang dibawakan oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka perubahan orang-orang Bani Israel, mereka sudah mengubahkan agama sebenar mereka. Maka Allah Ta'ala hantarlah seorang Nabi yang paling terakhirnya di kalangan Bani Israel, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Tatkala bersumpahnya ibu kepada Maryam apa yang ada di dalam kandungannya supaya menjadi orang yang berkhidmat di dalam gereja, tetapi Allah Ta'ala mengeluarkan daripada perut isteri Imran bukan anak lelaki, tetapi keluarnya seorang anak perempuan yang diberi namakan wa inni sammaituha Maryam, diberi namakan Maryam, wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini di antara doa, ini di antara doa yang dibacanya tatkala bayi keluarnya daripada perut ibu. Inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Kita juga dapat membaca doa ini, membaca doa supaya Allah Ta'ala menjauhkan anak-anak yang baru lahir daripada kandungan ibunya dan zuriat-zuriat yang akan keluar daripada anak tersebut daripada gangguan syaitan dan tipuan syaitan. Maka Allah Ta'ala menerima sehingganya Maryam ini dibesar di dalam jagaan suami kepada mak saudaranya yang bernama Nabi Allah Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria, maka dijaga oleh dia, maka dijaga akan dia, iaitu Maryam, oleh Nabi Allah Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, tiap-tiap kali masuknya Nabi Allah Zakaria di dalam tempat beribadatnya Maryam, wajada 'indaha rizqa, mendapati di sisinya ada beberapa rezeki. Qala ya Maryam, maka tanyanya Nabi Allah Zakaria, wahai Maryam, anna laki hadha,
daripada manakah semua makanan rezeki ini? Sama ada buah-buahan yang tidak ada di zaman itu atau bukan musimnya, tetapi adanya di tangan Maryam. Qalat huwa min indillah. Maka jawabnya Maryam, semua itu datang daripada sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kan Allah Taala kuasa untuk nak kurniakan rezeki kepada siapa sahaja yang Dia kehendaki. Maka di antara kemuliaan yang Allah Taala kurniakan kepada Maryam, Allah Taala hantarnya Jibril, Allah Taala hantarnya malaikat menemui Maryam untuk memberi berita gembira dan untuk memberi persediaan untuk menerima satu penentuan daripada Allah Taala. Wa idh qalatil malaikah ya Maryam inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Wahai Maryam, Allah Taala sudah memilih engkau, Allah Taala membersihkan engkau, dan Allah Taala meninggikan kedudukan engkau ini di atas sekalian perempuan di dalam alam ini. Maka wahai Maryam, uqnuti li rabbiki, sembahlah engkau ataupun beribadatlah engkau kepada Tuhan engkau, wasjudi, dan sujudlah engkau, warka'i ma'ar raka'in, dan senantiasa berakaklah beserta golongan-golongan orang-orang yang rakak kepada Allah. Serta Allah Ta'ala memberi kesejahteraannya terhadap Maryam. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Allah Ta'ala membersihkan faraknya, dan Allah Ta'ala mengerniakan seorang bayi anaknya melalui tiupan malaikat masuk di dalam kandungnya, sehingga keluarnya Nabi Allah Isa alaihi salam tanpa adanya bapa. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala, maka apabila Allah Ta'ala mengerniakan Isa datangnya daripada Maryam, maka apabila Nabi Isa keluarnya Isa alaihissalam dan hidup bersama ibunya, setengah riwayat mengatakan tempat beranaknya Nabi Isa adalah di kawasan Ar-Ramlah atau dikenali sekarang Ramallah, ataupun setengah mengatakan di Baitul Lahim ataupun Baitul Maqdis, dan ada juga setengah riwayat mengatakan peranakan Nabi Isa ini di Dimashq ataupun di Syam, di Suria. Walaupun di mana sahaja, tetapi tetaplah Nabi Allah Isa ini dilahirnya di bumi Palestin. Maka disitulah Allah Ta'ala mengantarkan Isa alaihissalam supaya menjadi Rasul, supaya berdakwah kaumnya Bani Israel kembalinya ke jalan Allah Ta'ala yang sebenar, seperti mana dakwah Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah Ta'ala kurniakan beberapa mukjizat terhadap Nabi Allah Isa alaihissalam di saat yang di zaman itu mereka sangat sampai ke darjat ketinggian di segi ilmu kedoktoran. Mereka memiliki bijaksana tentang ilmu perubatan. Maka Allah Ta'ala mengerniakan hikmah, bijaksana dan ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu yang ada di zaman itu, sehingga Nabi Allah Isa dapat mengubat seorang yang asal beranak buta sehingga dapat kembali mata nampak lihat, seorang yang terhingga oleh penyakit bala maka disapuh oleh Nabi Isa maka kembali menjadi kulit yang suci, dan Nabi Isa boleh kepakan tanah menjadi magai burung, kemudian siukkan roh burung itu sehingga tanah liat yang berupa burung itu dapat berterbang. Dan yang lebih besar lagi mukjizat Nabi Isa alaihissalam, dapat menghidupkan seorang yang telah mati. Tetapi semua ini dilakukan dengan izinan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala, perkataan pertama yang disebutkan oleh Nabi Isa alaihissalam setelah diperanakkan oleh ibunya Maryam, yang dia keluar lari tubik daripada tempat gereja yang dia mengurungkan dirinya,
sehingga sampai kepada masa untuk beranaknya. Dia pergi bersandarnya di suatu pokok tamar. Kemudian Allah Ta'ala memerintah kepada Maryam, kocoklah pokok tamar. Kocoklah pokok tamar. Apabila luruhnya wah rotab, maka ambillah wah rotab itu makan. Kemudian selepas itulah beranaknya Maryam kepada Nabi Isa alaihi salam. Maka datanglah golongan orang-orang Yahudi dan askar-askar Roman mengerumungi dan datanya dan mengatakan bahawa Maryam ini adalah berzina dan anak yang keluar daripada kandungannya adalah anak zina. Maka Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kudratnya, sehingga Nabi Isa dapat bercakap di masa yang kecil lagi. Dan apakah perkataan yang keluar daripada mulut Nabi Isa? Qala inni Abdullah. Katanya Isa masa dia baru beranak je, duduk dalam buaya no lagi, qala inni Abdullah, aku ini hamba Allah, aku ini hanyalah hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah Ta'ala memberikan kitab dan memberikan hikmah terhadap aku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apabila Nabi Isa dibesarnya oleh ibunya, dan mulai dia berdakwah, mulai dia mengajakkan Bani Israel untuk mengabdi diri kepada Allah dan bertauhidnya hanya kepada Allah, serta menyembahkan Allah Ta'ala hanya satu sahaja. Maka mulailah dapat tentangan dan tuduhan-tuduhan daripada orang-orang Yahudi, yang mana sebelum ini mereka pernah menuduh Nabi Zakaria, pernah menuduh Nabi Yahya, dan mereka telah membunuhkan dua orang Nabi yang mulia ini. Nabi Allah Yahya dan Nabi Allah Zakaria mati di dalam tangan Bani Israel. Maka Bani Israel adalah golongan orang yang paling jahat dalam dunia ini, kerana mereka membunuhkan anbiya, membunuhkan Nabi mereka sendiri. Hadirin rahmati Allah Ta'ala, apabila Nabi Isa mengajar dan Allah Ta'ala kurniakan kitab Injil supaya mengajakkan mereka kembalinya kepada Allah, dan Allah Ta'ala kurniakan beberapa mukjizat dan kemuliaan, sehingga permintaan kaumnya Bani Israel minta ma'idatun minas sama, minta hidangan makannya turun daripada langit supaya mereka dapat makan. Maka Nabi Isa, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Nabi Isa minta pada Allah, ya Allah, turunlah daripada langit hidangan makanan. Maka Allah Ta'ala menurunkan makanan daripada langit untuk memuliakan Nabi Isa alaihi salam. Tetapi tabiat orang-orang Yahudi, tabiat orang-orang Bani Israel, walaupun mereka melihat beberapa mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala, mereka juga cukup mendustai. Mereka mendustai dan cari jalan untuk nak menghapuskan Nabi Isa, sehingga mereka bersepakat untuk tangkap dan membunuhnya Nabi Isa alaihi salam. Maka Allah Ta'ala menjaga, sehingga Allah Ta'ala sebut, idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Wahai Isa, sesungguhnya, wahai Isa, sesungguhnya kami akan bukan mati, makna kami akan menghilangkan kamu dan kami akan mengangkatkan kamu kepadanya. Sehingga datangnya tentera-tentera Roman beserta orang-orang Yahudi untuk menangkapnya Nabi Isa. Allah Ta'ala menyelamatkan Isa, dan Allah Ta'ala merupakan seseorang di kalangan pengikutnya yang berupa seolah-olah Isa, sehingga mereka tangkap dan mereka mari salib, dan mari gantung di kayu yang dinamakan mai kangkin, sehingga sampai sekarang menjadi syiar orang-orang Nasara di dalam berpegang dan beribadat kepada Nabi Isa melalui palang yang mereka hormati.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga berpegang dan beriktikad bahwasanya Nabi Isa alaihissalam tiada dibunuh dan tiada dipalang, tetapi apa yang digambarkan dan ditunjukkan itu ialah diserupai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Taala kata, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Tiada sama sekali Nabi Isa dibunuh dan tiada sama sekali Nabi Isa dipalang, bahkan diserupai bagi mereka, sehingga mereka menganggap bahwasanya kematian Nabi Isa adalah syiar penebusan dosa terhadap golongan-golongan Bani Israel. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, mengikut pegangan mereka, setiap orang manusia yang beranak ini semuanya ada dosa. Ada dosa. Menurut kontiket ma luan mi bab.แต่บาปเหล่านั้นได้ถูกปลดเปลื้องด้วยกับการที่นบีอีสานั้นได้ถูกตรึงที่ไม้กางเขน Itu pegangan orang-orang Nasara. Tetapi pegangan kita, pegangan umat Islam, setiap anak yang dilahirkan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua anak yang diperanakkan di permukaan bumi ini beranaknya dalam keadaan bersih. Tetapi melalui ibu bapaknya, melalui suasananya, membawa dia menjadi Yahudi atau Nasara atau Majusi. Melalui kehidupan dia dan amalan dia dan kerja dia lah yang kadang-kala dia terlekat oleh dosa. Tetapi semua dosa itu kita boleh menghapusnya melalui kita beristighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Isa yang dipegang oleh orang Nasara dengan Nabi Isa yang berpegang oleh umat Islam adalah sangat berbeza. Kerana orang Nasara mengatakan Isa ibnullah, Isa ini adalah anak Allah. Tetapi kita mengatakan Isa ini adalah Abdullah wa Rasuluh, dia hanya hamba Allah dan Rasulnya. Orang Yahudi mendustai Nabi Isa, tetapi orang-orang Nasara mereka pelampau dan mengatakan Isa ini anak Allah, sehingga mengatakan Maryam juga menjadi mother ataupun ibu, dan Allah Ta'ala memiliki anak. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalathah. Sesungguhnya telah kufurlah golongan-golongan orang-orang yang mengatakan Allah Ta'ala atau Tuhan mereka adalah satu daripada tiga ini, iaitu Allah, Isa dan juga Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna min ahli alkitab wa in min ahli alkitab illa la yu'minanna bih qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, fa ya ikhwatal iman, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, selepas daripada kematian Nabi Isa alaihissalam, maka mulailah ada perubahan di dalam agama mereka, dan banyaklah perkara yang mereka mengubah dan mengada-ngadakan terhadap Isa dan pengikut-pengikutnya, sehingga mendapati di zaman sekarang beberapa buah Injil, sama ada Injil Matta, Luka, Yohanna dan berbagai-bagai buah Injil lagi. Bukan adanya Injil satu, bahkan beberapa buah Injil yang dipegangkan oleh golongan orang Nasara. Dan Allah Ta'ala, dan kita boleh mengambil kesimpulan terhadap apa yang akan dilakukan oleh golongan-golongan Nasara. Macam manakah tersebarnya agama Nasrani ini kepada benua Eropah? Mengikut kajian ulama-ulama tarikh mengatakan
bahwasanya pemerintahan Roman yang mereka memerintah Roman tawan tok, iaitu di negeri Itali, di Kelung Rom, dan Roman tawan ok yang pusat kerajaannya di Byzantine, iaitu di negeri Turki sekarang, dan mereka memerintah negeri Palestin, negeri Syam di bawah kerajaan Roman. Maka melalui selepas daripada kematian Nabi Isa, maka tersebarlah agama Nasara yang telah diubahkan oleh pengikut-pengikut selepas daripada itu. Tersebarnya di seluruh bumi Mesir, sehingga datangnya satu zaman pernikahan Cleopatra dengan Caesar yang datang daripada Roman. Maka daripada itulah membawa pederi-pederi daripada Mesir kembali kepada negara Eropah. Maka tersebarlah agama Kristian kepada keseluruhan benua Eropah, sehingga sampainya di zaman sekarang. Dan mereka mengatakan bahwasanya milad Isa atau peranakan Nabi Isa adalah beranaknya di musim sejuk. Tetapi sebenarnya hakikatnya yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Isa ini beranaknya pada musim panas, kerana pokok tama atau buah rutab tak akan masaknya pada musim sejuk. Kerana di saat peranakan Nabi Isa, ibunya goncang ataupun kocoknya pokok tama sehingga luruhnya buah rutab atau buah tama. Dan kalau kita kembali kepada sejarah, mereka tahdid atau menentukan beranak Nabi Isa selepas daripada kematian Nabi Isa 430 tahun baru mereka menentukan peranakan Nabi Isa. Maka mereka mengubah pegangan asal yang diajarkan oleh Nabi Isa, sehingga apabila sampainya hari kiamat, Allah Ta'ala akan tanya terhadap Nabi Isa alaihi salam, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Tatkala Allah Ta'ala katanya kepada Isa bin Maryam, wahai Isa, adakah engkau pernah kata kepada manusia, ambilkanlah diri aku dan ibu aku ini menjadi dua Tuhan selain daripada Allah? Maka jawabnya Nabi Isa, qala subhanak, maha suci engkau Allah, ma yakunu li, tidak sepatutnya bagi aku an aqula ma laysa li bihaq, aku berkata benda yang tidak berhak, benda yang tidak benar. Wa in kuntu qultuhu, dan apa yang pernah aku kata, faqad alimtah, semua itu engkau sudah mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi, kerana engkau ya Allah mengetahui apa yang tersembunyi daripada dalam diri aku. Wala a'lamu ma fi nafsika, tetapi aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam diri engkau ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub, kerana engkau sahajalah Tuhan yang mengetahui perkara yang gaib. Ma qultu lahum, Nabi Isa akan nafi, tiada pernah aku kata bagi mereka illa ma amartani bihi, malaikat apa sahaja yang engkau suruh terhadap aku, an ibudullah, iaitu hanya beribadat kepada Allah, Rabbi wa Rabbakum, Tuhan aku dan Tuhan kamu, wa kuntu alaihim syahidan, dan aku hanya dapat menjadi saksi terhadap mereka selama mana aku hidup bersama mereka. Falamma tawaffaitani, apabila engkau mewafatkan aku, kunta antar raqib alaihim, hanya engkau sahajalah yang akan menjadi raqib atau penjaga terhadap mereka. Maka orang-orang Nasara yang mengadakan perayaan hari peranakan Nabi Isa, yang mereka menamakan Christmas ataupun Merry Christmas, dan mereka beriktikad bahwasanya hari ini ialah hari peranakan Isa alaihissalam, semuanya adalah perkara yang tidak sahih kalau kita kembali kepada sejarah yang sebenar. Dan bukanlah apa seperti mereka dakwa bahwasanya Isa itu adalah ibnullah, anak Tuhan, dan mereka beribadat menyembah kepada Isa selain daripada menyembah kepada Allah Ta'ala yang satu. Maka bagi kita umat-umat Islam yang berpegang teguh dengan aqidatul Quran, akidah yang datang daripada Quran, tidak harus bagi kita menyertai perayaan-perayaan orang-orang Kristian ini, dan tidak sesuai kita tahniah
sebut selamat hari raya, Merry Christmas. Jagalah wahai pemuda-pemuda, kerana zaman sekarang kadang-kala kita telanjur buka line, buka Facebook, buka gapo, kadang-kadang giduk Merry Christmas, giduk hantar stiker Christmas dan sebagainya. Kadang-kala kita mengatakan kita tidak berpegang demikian, kita tak ada berpegang etikad lagu tu. Walaupun kita tidak berpegang lagu tu, setengah ulama mengatakan walaupun kita tidak berpegang lagu tu, tetapi itu adalah perbuatan yang haram yang akan membawa kepada dosa yang terbesar. Dan kalau i'tiqad maka jatuh. Laqad kafara alladhina qalu kufur. Orang yang i'tiqad kata Nabi Isa ni anak Allah ataupun salah satu daripada Allah, maka tetaplah dia kufur. Maka jagalah, walaupun kadang-kala kita ada saing-saing kita orang-orang mak saleh, dia orang-orang Eropah yang kita kenal baik dengan dia, dan kadang-kala dan hubungnya saudara, hubungnya saing, hubungnya rapat tidak salah. Tetapi apabila perkara yang sakut dengan akidah, dengan agama, maka kita tidak boleh menyerupai ataupun menyertai sepakat masyarakat dengan mereka. Kadang-kala kita terjatuh dalam golongan takut-takut hari esok Allah Ta'ala akan bangkit kita dan bersama dengan mereka. Man ahabbal qaum, sesiapa yang mengasihi satu kaum, Allah Ta'ala akan bersama dengan mereka itu. Mudah-mudahan kita dapat jaga kita dan jagakan anak-anak kita supaya kita tidak tertipu oleh akidah Nasara ataupun orang-orang Kristian yang mereka gerak hantarnya pederi-pederi mereka seluruh dunia untuk mengumum atau memisaukan umat-umat Islam ini berpegang kepada ajaran mereka yang mereka mendustai Allah dan menyembahnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa meminta siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena siratal mustaqim adalah jalan yang tidak dimerkai, iaitu maghdub, bukan jalan maghdub iaitu jalan Yahudi, dan bukan juga jalan dhalin iaitu jalan orang-orang Kristian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم الف بين قلوب المؤمنين واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا الله من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.